Seminggu selepas gempa, mangsa dakwa keadaan bertambah buruk. Bashar al-Assad setuju buka 2 lagi lintasan sempadan Syria. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berlepas ke Turki pukul 11 malam ini untuk menyampaikan sumbangan dana bencana. Jadi untuk perkembangan lanjut, kita terus saja bersama Ravin Samugam di Kompleks Bunga Raya KLIA. Silakan Ravin. Baik, terima kasih Miza di Angkasa Puri. Saudara, seperti mana sedia maklum, ketika ini saya berada di Kompleks Bunga Raya, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA untuk mengikuti lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turki pada malam ini. Seperti kita saksikan di sini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berlepas ke Turki sebentar lagi dengan menaiki pesawat khas. Beliau sudah pun menaiki pesawat khas berkenaan sebentar tadi. Beliau tiba ke Kompleks Bunga Raya pada pukul 10.53 malam tadi. Ketika majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama Ahli Dewan Negara di bangunan Parlimen pagi tadi, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau akan ke Turki atas permintaan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Jelas Perdana Menteri, beberapa pemimpin negara juga sudah berada di Turki untuk memberikan sokongan moral kepada negara itu. Lawatan sehari ke Turki turut disertai Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir serta Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabak Sarawak dan tugas-tugas khas Datuk Amrizan Muhammad Ali. Terdahulu Datuk Seri Anwar berkata beliau telah dihubungi 2 kali oleh Erdogan yang meminta dirinya ke Turki. Saudara, pada 6 Februari lepas, gempa bumi bermagnitud 7.8 pada skala Richter telah melanda kawasan selatan Turki dan Syria. Sehingga semalam dilaporkan bilangan kematian di Turki mencecah 31,643 individu dan 5,329 individu maut dan 14,500 dilaporkan cedera. Langkah kerajaan memberi keutamaan dalam bantuan kepada Turki adalah bagi membalas jasa baik negara itu yang banyak membantu termasuk syarikat negara terutama ketika pandemik COVID-19. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata tumpuan khusus diberi dalam membantu Turki berikutan kejadian gempa bumi yang berlaku antara paling buruk dalam sejarah. Sementara itu, lebih 25 juta ringgit berjaya dikumpulkan menerusi majlis sumbangan dana bencana bagi meringankan beban mangsa gempa bumi Turki di Syria. Saudara, untuk pengetahuan anda, Perdana Menteri dijadualkan akan melawat kawasan terjejas gempa bumi di Gaziantep waktu tempatan Turki 7.30 pagi esok selepas tiba di negara itu. Baiklah saudara, itu sahaja perkongsian saya dari bangunan Kompleks Bunga Raya di sini. Kita kembali ke studio bersama rakan penyampai kita, Miza. Miza, silakan. Baik, terima kasih Ravin. Malaysia berjaya mengumpul hampir 25 juta ringgit bagi meringankan beban mangsa tragedi gempa bumi Turki dan Syria. Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, bantuan berkenaan bagi membalas jasa baik Turki yang banyak membantu Malaysia ketika berdepan pandemik COVID-19. Mengapa kita berikan tumpuan yang khusus? Kerana malapetaka ini paling teruk dalam sejarah selain daripada tsunami yang berlaku di Aceh, dan pesan kematian dan kerosakan itu memang masih diperkirakan dan jumlah jauh mengatasi apa yang diunjurkan sebelum ini. Keduanya untuk Turki secara khusus itu negara yang banyak sekali membantu negara kita. Kita tahu umpamanya MAHB yang operasi airport di sekitar Istanbul
dan bila menerima keadaan kerugian besar setelah COVID, itu dibantu dengan dana yang besar oleh Turki. Sumbangan terbesar diterima daripada Yayasan Al-Bukhari berjumlah 10 juta ringgit, Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Malaysia 4.4 juta ringgit, Brahim Dewina Group 3 juta ringgit dan YTL Corporation Berhad 2 juta ringgit. Dalam pada itu, Perdana Menteri berlepas ke Turki malam ini bagi memberi sokongan moral kepada negara berkenaan. Beliau diiringi Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Kerajaan Malaysia menubuhkan satu pasukan peninjau khas ke Damsyik, Syria dan ia bagi mendapatkan gambaran sebenar serta membuat penilaian di lapangan mengenai bentuk bantuan kemanusiaan yang diperlukan di negara tersebut. Kenyataan Kementerian Luar memaklumkan pasukan itu akan membina jaringan komunikasi dengan pihak berkuasa di Syria dalam menilai laluan yang selamat untuk misi penghantaran bantuan kemanusiaan. Pasukan diketuai Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Dua Hala Kementerian Luar Negeri dan disertai wakil dari NADMA, Kementerian Kesihatan, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan juga Persatuan Bulan Sabit Merah serta Mercy Malaysia. Antara keperluan asas yang diperlukan oleh mangsa gempa bumi di Syria melibatkan bekalan makanan dan ubat-ubatan termasuk kit bantuan kecemasan. Mereka yang ingin menyumbang boleh berbuat demikian melalui tabung bencana Kementerian Luar Negeri seperti yang tertera. Pasukan Mencari dan Menyelamat SAR negara telah menemukan 39 mangsa iaitu 5 masih hidup dan 34 telah meninggal dunia menerusi 8 operasi sejak hari pertama gempa. Misi SAR berkenaan turut disertai 2 hero batang kali, anjing pengesan milik unit K9 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Denti dan Frankie. Denti dan Frankie fokus mendengar arahan untuk ke kawasan mana yang perlu dihidu dan rekahan mana yang perlu dimasuki. Kedua-dua anjing berkenaan mampu menyesuaikan diri dengan cuaca di Nur Dagi yang mencecah sehingga negatif 10 darjah Celsius ketika waktu malam. Sejak awal operasi, Denti dan Frankie ditugaskan bersama pasukan MAS 01 Smart dan MAS 10 dalam operasi SAR di beberapa lokasi runtuhan. Ketua Komander Pasukan Khas Operasi Taktikal dan Penyelamat Malaysia STOM JBPM Ismail Abdul Ghani berkata, selain 2 ekor anjing pengesan, beberapa peralatan khas misi SAR di Nur Dagi turut digunakan. Antaranya alat pengesan, alat pemotong besi keluli, penyendal, penampung beban sementara dan alat pemecah konkrit. Kami 30 orang daripada pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia atas doa dan harapan atas usaha kami yang berada di Turki untuk membantu dan menyelamat mangsa-mangsa keruntuhan bangunan gempa bumi di Turki. Terima kasih, Malaysia boleh! Seminggu berlalu sejak gempa bumi dahsyat melanda Turki, penduduk yang terselamat mendakwa keadaan mereka bertambah buruk. Kecewa dan kehilangan tempat tinggal, mangsa gempa berkata bantuan kemanusiaan terlalu lambat tiba di kawasan yang dilanda gempa. Angka korban di Turki dan Syria kini mencecah lebih 35,000 dan jumlah itu dijangka terus meningkat. Namun harapan untuk menjumpai lebih banyak mangsa yang terselamat di bawah runtuhan semakin pudar. Menurut penguasa pengurusan bencana dan kecemasan Turki, angka rasmi kematian di negara itu setakat ini ialah 31,643 dengan 160,000 penduduk terpaksa dipindahkan daripada kawasan gempa. Bantuan sudah tiba di kawasan gempa di mana menurut pihak berkuasa terdapat lebih 1 juta mangsa tinggal di tempat pelindungan sementara.
Rakaman drone di Bandar Kahraman Maras menunjukkan tahap kemusnahan akibat kejadian gempa bumi. Perbandingan rakaman yang dibuat dengan di tempat yang sama pada tahun 2020 menyaksikan sebuah pusat sukan kini dijadikan sebagai pusat menyelamat. Ia kini dipenuhi dengan kemah. Sebelum ini, kawasan itu dikelilingi kawasan kejiranan yang sibuk namun kini dipenuhi dengan timbunan runtuhan bangunan. Pihak Berkuasa Pengurusan Bencana dan Kecemasan AFAD berkata hampir 196,000 mangsa telah dikeluarkan dari zon gempa di selatan Turkiye. Menurut kumpulan perniagaan, kemusnahan di Turkiye menelan kos sehingga $84 bilion Amerika. Ia merupakan gempa bumi paling teruk di Turki sejak 1939 dan bencana alam sekitar ke-6 terburuk di dunia ketika ini dalam kehilangan nyawa. Sementara itu, di tengah-tengah kebimbangan mengenai kebersihan dan penularan jangkitan di wilayah dilanda gempa, Menteri Kesihatan Fahrettin Koca berkata vaksin rabies dan tetanus sudah dihantar ke zon gempa akhir minggu lalu. Selain itu, farmasi-farmasi bergerak juga sudah mula beroperasi di kawasan gempa. Pihak berkuasa Turkiye menghadapi kecaman kerana tindak balas kecemasan yang perlahan dan kekurangan persediaan. Pihak kerajaan pula belum menangani secara terbuka kritikan penduduk berhubung tindak balas pihaknya yang perlahan. Dalam pada itu, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memaklumkan Presiden Syria Bashar al-Assad bersetuju untuk membuka 2 lagi lintasan sempadan bagi membolehkan bantuan disalurkan kepada mangsa gempa. Jelasnya, selain memudahkan akses kemanusiaan, mempercepat kelulusan visa serta memudahkan perjalanan antara hub, pembukaan lintasan sempadan itu akan membolehkan lebih banyak bantuan disalurkan dengan lebih cepat. Masyarakat antarabangsa perlu membantu memulihkan kesan trauma akibat gempa bumi kuat di Turkiye dan juga Syria. Menurut Koordinator Hal Ehwal Kemanusiaan dan Bantuan Kecemasan PBB, Martin Griffith, bantuan perlu diberikan kepada jutaan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Griffith melawat mangsa gempa di Aleppo, Syria dan menurut beliau, sokongan yang lebih besar daripada komuniti global amat diperlukan. Kementerian Kesihatan Syria menganggarkan sekurang-kurangnya 1,414 orang maut dan lebih 2,300 cedera di kawasan yang dikawal oleh kerajaan. PBB pula menyatakan 4,300 orang maut dan 7,600 cedera di kawasan yang dikuasai oleh pemberontak. Sebuah pesawat Cina sewaan khas membawa bekalan bantuan kemanusiaan bertolak ke Syria dan menurut Agensi Kerjasama Pembangunan Antarabangsa China, pesawat itu berlepas pada pagi Selasa. Pesawat yang membawa bekalan bantuan berlepas dari Nanjing, wilayah Jiangsu dan dijangka tiba di Damascus pada awal pagi Rabu waktu tempatan. Bekalan itu termasuk 30,000 kotak kecemasan, 10,000 jaket tebal, 300 kemah, 20,000 selimut dan bantuan perubatan kecemasan lain dan ia merupakan bantuan kemanusiaan kedua daripada Pertubuhan Palang Merah Cina RCSC yang tiba di Syria. Sementara itu, projek bantuan makanan tajaan kerajaan China telah menghantar 220 tan gandum dengan 3,000 tan lagi selepas lebih sedekad perang berlaku di Syria. Pesawat itu mendarat di lapangan terbang antarabangsa Aleppo membawa 35 tan bantuan makanan. Pegawai Kementerian Pengangkutan berkata 2 lagi pesawat Arab Saudi dijangka mendarat pada Rabu dan Khamis. Penerbangan terakhir seumpama itu mendarat di Syria pada Februari 2012. Selepas lebih sedekad perang, kerajaan Presiden Bashar al-Assad kekal tidak diiktiraf oleh Barat, merumitkan usaha antarabangsa untuk membantu mereka yang terjejas oleh gempa bumi. Liga Arab menggantung Syria pada 2011 dan beberapa negara Arab, termasuk Arab Saudi, telah memutuskan hubungan.
Arab Saudi memutuskan hubungan dengan kerajaan Presiden Bashar al-Assad pada 2012 dan menyokong pemberontak pada peringkat awal perang. Riyadh telah menjanjikan bantuan kepada kawasan yang dikuasai pemberontak dan kerajaan di negara itu. Pada Sabtu, ia menghantar konvoi bantuan kecemasan 11 trak ke barat laut Syria yang diketuai pemberontak, termasuk 104 tan makanan dan selimut. Kesatuan Eropah tolak keputusan Israel ubah penempatan di tebing barat sebagai penempatan baharu. Jadi terus setia bersama Berita Dunia. Kesatuan Eropah EU menolak keputusan Israel mengubah 9 penempatan di tebing barat sebagai penempatan baharu. Kenyataan Ketua Dasar Luar EU Josep Borrell menegaskan keputusan pihak berkuasa Israel tidak diterima oleh EU. Kenyataan itu memaklumkan penempatan Yahudi adalah haram di bawah undang-undang antarabangsa dan ia tidak diiktiraf. EU juga membuat gesaan kepada pihak berkuasa Israel untuk menghentikan pembinaan penempatan dan segera membatalkan keputusan itu. Sebuah jawatankuasa dianggotai Menteri-Menteri Israel pada Ahad meluluskan rancangan untuk membatalkan undang-undang mengenai pemisahan dari utara tebing barat yang digubal pada 2005. Kira-kira 650,000 penceroboh Yahudi tinggal di 164 penempatan dan 116 pos di tebing barat. Di bawah undang-undang antarabangsa, semua penempatan Yahudi di wilayah yang didiami tidak sah. 3 maut manakala 5 lagi cedera dalam kejadian tembakan di Michigan State University semalam. Dan menurut Jurucakap Universiti, Emily Guerin, tembakan dilepaskan di 2 dewan berasingan di kawasan kampus. Susulan kejadian, polis memburu seorang suspek lelaki. Polis mendedahkan gambar suspek yang dipercayai terlibat dalam serangan berkenaan. Suspek lelaki berkulit hitam, bertubuh kecil dan memakai kasut berwarna merah, jaket denim dan topi baseball. Pihak universiti sebelum ini meminta agar pelajar untuk segera berlindung menyelamatkan diri. Hampir 30 trak bomba, ambulans dan kenderaan kecemasan lain dikerah ke lokasi kejadian. New Zealand isytihar perintah darurat selepas Taufan Gabrielle mula membadai beberapa kawasan di negara itu. Menteri Pengurusan Kecemasan Kieran Alnety berkata keadaan darurat seluruh negara berkuat kuasa selama 7 hari. Selain hujan lebat berterusan, ribut tropika dengan kelajuan angin mencecah 130 km sejam diramal menyebabkan banjir buruk berlaku. Menurut laporan media tempatan, lebih 46,000 kediaman terputus bekalan elektrik. Pusat penempatan sementara telah ditubuhkan di North Island sekiranya penduduk diarah berpindah. Menurut Meg Anulti lagi, cuaca buruk luar jangka kali ini memaksa semua pihak mengambil langkah berjaga-jaga. Seorang anggota bomba dilapor hilang manakala seorang lagi kritikal selepas sebuah rumah runtuh di barat Auckland. Banjir teruk, tanah runtuh dan kerosakan jalan raya serta infrastruktur akibat Taufan Gabrielle mengakibatkan huru-hara kepada penduduk Auckland. Lebih kurang 225,000 penduduk terputus bekalan elektrik dengan puluhan buah pasar raya ditutup. Rakaman drone menunjukkan tahap kejadian banjir di Teluk Hawk di utara New Zealand dan tanah runtuh di Matata. Ladang-ladang ditenggelami banjir akibat limpahan sungai mengakibatkan malapetaka berhampiran pantai timur pulau utara negara itu. Taufan Gabrielle kini bergerak ke tenggara Auckland, amaran cuaca kekal di pantai timur pulau utara dan kawasan atas pulau selatan. Kira-kira 9.66 juta rakyat Ukraine menyeberangi sempadan ke negara jiran Poland sejak perang bermula pada Februari tahun lalu. Dan menurut pengawal sempadan Poland, daripada jumlah itu, 7.8 juta telah kembali ke Ukraine.
Jumlah warga Ukraine yang masih tinggal di Poland adalah sekitar 1.85 juta. Jumlah itu menurun berbanding tahun lepas apabila kemasukan sekitar 140,000 orang setiap hari pada satu ketika. Rakyat Ukraine kini menjadi pekerja warga asing paling ramai yang bekerja di Poland. Data menunjukkan lebih 1 juta warga asing bekerja secara sah di Poland setakat Disember, meningkat sebanyak 191,700 berbanding Januari lalu. Menurut laporan Institut Ekonomi Poland, hampir 14,000 firma Ukraine telah ditubuhkan di Poland dari Januari hingga September 2022. Poland membelanjakan $8.98 bilion untuk perumahan, penjagaan kesihatan dan perkhidmatan lain bagi rakyat Ukraine pada 2022, jumlah tertinggi dalam kalangan negara anggota. Amerika Syarikat beri amaran kepada rakyatnya supaya segera meninggalkan Rusia susulan peperangan di Ukraine dan risiko ditangkap atau diganggu oleh pihak berkuasa Kremlin, dan kedutaan Amerika di Moskow mengeluarkan arahan tersebut kepada rakyatnya yang tinggal atau melakukan perjalanan di Rusia dan menasihati mereka agar berwaspada. Ia juga menggesa rakyatnya agar tidak melakukan perjalanan ke Rusia. Menurut kedutaan Amerika, Kremlin telah menahan rakyatnya atas tuduhan palsu, menafikan mereka daripada layanan yang adil dan telus dan mensabitkan mereka dalam pembicaraan rahsia. Kremlin menyatakan ia bukan kali pertama warga Amerika diarah meninggalkan Rusia. Kali terakhir amaran sedemikian dibuat adalah pada September selepas Presiden Vladimir Putin mengarahkan pengerahan separa askar. Indonesia selaku pengerusi ASEAN tahun ini sedang menyediakan Pelan Hala 7 untuk menyokong keanggotaan penuh Timor Leste dalam Persatuan Serantau itu. Presiden Indonesia Joko Widodo membuat pengumuman itu menerusi kenyataan bersama Perdana Menteri Timor Leste Taur Matan Ruak. Jokowi berkata secara prinsipnya Timor Leste telah diterima sebagai anggota ASEAN. Pelan Hala 7 untuk keanggotaan penuh sedang disediakan yang diketuai Indonesia selaku pengerusi ASEAN. Beliau menyatakan kegembiraan atas penerimaan Timor Leste sebagai anggota ASEAN selaras dengan keputusan Sidang Kemuncak ASEAN 2022 di Kemboja. Menteri Luar Indonesia Retno Marsudi berkata beliau yakin keanggotaan Timor Leste dalam ASEAN mampu menyumbang kepada peningkatan kestabilan dan kemakmuran rantau ini. Menjelang Sukan SEA 2023 pada Mei ini, Ketua Kontijen CDM Malaysia ke Tamasya di Kemboja, Datuk Muhammad Nasir Ali berpuas hati dengan persiapan negara tuan rumah. Kesemua venue pertandingan pada Tamasya itu memenuhi keperluan dan keselesaan atlet. Beliau yang melakukan lawatan di Phnom Penh pada bulan lepas berkata berdasarkan pemerhatian, kesemua kerja menaik taraf venue adalah mengikut perancangan ditetapkan sebelum tamasya itu berlangsung dari 5 hingga 17 Mei ini. Jelas beliau persiapan untuk Sukan SEA Kemboja berjalan lancar manakala perkampungan atlet masih dalam proses pembinaan dan dijangka siap sebelum tamasya bermula. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Nasir menyuarakan keyakinan gandingan atlet muda dan senior mampu melaksanakan misi besar bagi memastikan jalur gemilang terus berkibar megah pada tamasya itu. Pada Sukan SEA ke-31 di Hanoi, Vietnam, Malaysia menduduki tempat ke-6 selepas merangkul 39 pingat emas, 45 perak dan 90 gangsa melepasi sasaran pingat ditetapkan. Aksi Liga Perdana Inggeris, Liverpool melakar kemenangan pertama Liga bagi musim ini selepas menewaskan Everton 2-0 pada pertemuan di Anfield. Ia disifatkan petanda positif buat kelab berkenaan untuk mencipta kebangkitan bagi baki musim ini. Penyerang The Reds Mohamed Salah kembali menemui sentuhannya apabila menjaringkan gol pendahuluan pada separuh masa pertama diikuti jaringan Cody Gakpo pada babak kedua. Ia merupakan gol pertama Gakpo buat kelab tersebut.
pengendali Jurgen Klopp dapat menurunkan skuad yang lebih baik dengan kembalinya Diogo Jota dan Roberto Firmino yang pulih daripada kecederaan. Liverpool yang naik ke tangga ke-9 bagaimanapun masih ketinggalan 9 mata daripada 4 kedudukan teratas. Dalam pada itu, klub berpendapat pasukan telah mempamerkan persembahan terbaik untuk mendapatkan kemenangan tersebut. We needed this game, we needed a performance. Now we had it. Our people absolutely deserved it. I loved the atmosphere. Even before we scored, obviously, the people were there. It's insane what kind of atmosphere the people create here. And so, yeah, tonight we delivered and our people deserved it. Menjelang aksi Liga Juara-Juara Eropah awal pagi esok, penyerang PSG Kylian Mbappe telah kembali menjalani latihan menjelang perlawanan pertama peringkat 16 pasukan. Bagaimanapun peluangnya untuk turun beraksi menentang Bayern Munich esok masih belum diputuskan. Nama Mbappe tersenarai dalam skuad 22 pemain untuk pertembungan tersebut yang akan berlangsung di Parc des Princes. Namun menurut pengendali Christophe Galtier, keputusan untuknya bermain akan diputuskan pada saat akhir. Je ne pensais pas que Kylian allait s'entraîner hier de manière individuelle. Suite aux échanges que nous avons eus avec notre cellule performance, notre docteur, avec ma direction sportive, nous avons pris la décision que Kylian, à partir du moment où il se sentait bien, puisse participer à l'entraînement aujourd'hui. Il s'est bien entraîné. Son retour post-entraînement est très positif. Mais quant à savoir s'il sera sur la feuille de match demain, ce n'est pas encore sûr. On fera le point évidemment avec demain matin quand on va se retrouver. Pemain itu sebelum ini dijangka perlu berehat selama 3 minggu akibat kecederaan hamstring ketika menentang Montpellier awal bulan ini. Tambah Galtier, jika Mbappe diturunkan, pemain itu tidak akan bermain sepenuh masa. Baik, berita dunia berakhir di sini dan sebelum berpisah, saksikan visual pulau kecil di Laut Adriatik Croatia yang digelar sebagai Pulau Cinta. Pulau unik berbentuk hati sering dikunjungi selebriti termuka dunia meskipun ia tidak dilengkapi hotel, villa mahupun restoran. Saya Miza Usni Muhammad. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.